Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, selepas merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ana mengucapkan terima kasih pada antum. Bila lama rehat sebenarnya semangat kurang. Tapi bila nampak ramai anak muda, terutamanya ketua pemuda kita mana hadir, kita semangat bertambah. Angka Amri sini jadi kita punya ayahanda. Barakallahu fi, di atas semangat beliau hadir dalam majlis-majlis ilmu. Kewujudan sebahagian orang yang muda veteran ni memberikan semangat kepada kita yang anak-anak muda. Cikgu mana cikgu? Cikgu di belakang. Ini nak cakap bekas pemuda. Bekas pemuda. Orang yang berusia begitu lama, ada pengalaman hidup bersama, boleh bergurau senda dengan kita, boleh berkongsi pengalaman dan sebagainya. Ini satu nikmat yang kita susah nak cari. Biasanya usia-usia begitu susah kita nak murah. Ini satu nikmat, tuan-tuan, nikmat. Ana bila pergi ke Mekah, ramai jemaah yang tua-tua, kita nampak perbezaan perangai itu. Kalau ada orang tua yang rapat dengan anak muda, berkongsi pengalaman, ini satu sifat tawadhu' yang sebenarnya susah untuk dimiliki oleh seseorang, kecuali ianya sama ada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala secara fitrah kebiasaannya, ataupun satu perkara yang telah diusahakan, telah banyak ego yang dibuang. Dan kita ni nampak budak-budak yang kita nampak masa dia lahir sebagai budak-budak yang, kalau anda pernah tahnikan sebahagian daripada zaman kita muda-muda, tahnikan anak-anak kawan-kawan sebagainya, sekarang kita nampak terkejut, dah graduate rupanya, dah jadi ustaz, dah jadi seorang yang dikenali dan sebagainya. Jadi kita nampak kadang dalam pemikiran kita nampak ni dia kecil lagi. Hakikatnya zaman tu berubah. Rambut kita pun dah lain, kan? Anda nampak Asri tadi, sedangkan kita masuk satu geng, kan? Dulu kita jumpa rambut sama-sama hitam, sekarang sama-sama dah belang, dah ada rambut. Itu zaman perubahan. Tapi macam mana sekalipun, kalau kita terus-menerus berusaha bekerja dan sumbangkan apa yang kita mampu, insya-Allah kita takkan pernah rasa kerja itu ada tempat yang perlu kita berhenti. Bekerja ikut kemampuan, usaha ikut kemampuan. Barakallahu fikum di atas kehadiran antum. Insya-Allah kita terus pada perbincangan kitab pada muka surat 187. Pada pertemuan yang lalu kita dah syarahkan pada kalam al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah bila berkata, wala nunzilu ahadan minhum jannatan wala nara, dan kita tidak menetapkan kedudukan seseorang pun di kalangan ahli kibrah sama ada di syurga atau di neraka. Kita tak boleh tetapkan siapa dia ini ahli syurga, dia ini ahli neraka. Dan kita dah bincangkan ada perbezaan bab mentakfirkan dan bab menetapkan seseorang di neraka.
Mentakfirkan artinya menghukumkan dia kafir di dunia. Bila seseorang itu ditakfirkan, artinya dia tidak disolatkan, dia tidak diberikan zakat, dia tidak dikuburkan di tempat orang Islam, dan kalau berlaku peperangan dengan orang kafir kaumnya seumpamanya, dia juga diperangi seperti orang-orang kafir yang lain. Tapi kalau peperangan tidak kepada mereka, peperangan kepada pihak yang lain, kufar yang lain, dia berada pada hukum kedudukannya masing-masing. Jadi darahnya tidak halal. Menghukum dia sebagai hukum, selagi dia tidak dikafirkan, artinya dia orang Islam. Bila ditakfirkan, artinya kita menghukumkan dia dengan hukum orang kafir di dunia ini. Manakala menetapkan seseorang itu di neraka adalah hukum di hari akhirat. Dan nak ulang sekali lagi, inilah yang membezakan antara golongan Mu'tazilah dan golongan Khawarij dalam bab takfir. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar di dunia dan menghukumkan mereka sebagai ahli neraka di hari akhirat. Sebab tu mereka ganas, mereka bunuh orang-orang yang dianggap sebagai murtad. Cepat memurtadkan dan bunuh. Bahaya. Manakala golongan Mu'tazilah, mereka lembut dari segi tindakan. Kenapa? Sebab mereka tidak mengkafirkan. Pada masa sama, mereka tidak mengatakan orang itu masih lagi beriman. Dia kata ada tengah-tengah. Dia kata kat dunia ini, dia buat hukum sendiri. Dia kata mereka berada di satu manzilah antara dua manzilah. Iaitu, fi manzilatin bainal manzilatain, berada di tengah-tengah antara, berada di satu manzilah di tengah-tengah antara dua manzilah. Manzilah ni kedudukan. Dia tak kata mukmin, dia tak kata kafir. Itu golongan Mu'tazilah. Tetapi hukum akhirat dia sepakat sama dengan Khawarij, iaitu mengatakan orang yang melakukan dosa besar mereka kekal selama-lamanya dalam neraka. Kenapa? Sebab dosa-dosa besar ini dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan diikuti dengan ancaman api neraka di hari akhirat. Jadi dia kata Allah wajib laksanakan janjinya. Sebab mereka dikenakan sebagai golongan al-wa'idiyah. Allah wajib laksanakan janji buruknya. Ahli sunnah mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak memungkiri janji baiknya, dan janji buruk Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu berada dalam masyiatillah. Kalau Allah nak, Allah laksanakan. Kalau Allah nak ampunkan, Allah boleh ampunkan. Janji baik Allah takkan masukkan orang mukmin dalam neraka. Orang hidup dengan iman, mati dengan iman, Allah pasti masukkan mereka dalam syurga, dan Allah tidak mengazab mereka. Cuma kita tak hukumkan orang tu dalam syurga secara ta'yin, fulan dan fulan sebagai ahli syurga atau tidak, kerana kita tidak mengetahui perkara ghaib. Apakah yang berlaku pada dia ketika kematian, kita tak tahu. Dan di situ maka kita tak tahu kedudukan dia di syurga atau di neraka di hari akhirat. Kita tak tahu kerana kita tidak mengetahui perkara ghaib terhadap kematiannya. Dan apa yang kita bincangkan juga pada pertemuan yang lalu, bila kita faham bab menghukumkan seorang tu sebagai kafir, bab takfir dan bab penentuan neraka, itu bab yang berbeza, maka kita yang belajar ilmu akidah ni tak rasa pelik. Ada di kalangan orang yang kita kenal sebagai ahli bid'ah, buat kesalahan, tetapi ketika matinya sempat mengucapkan kalimah la ilaha illallah, sempat bertaubat, Allah menerima sebahagian, mungkin Allah terima amalan-amalan baik yang lain. Bila dia meninggal, kita nak orang tu ada kesalahan, melakukan kesalahan-kesalahan yang kita jelas bahawa pandangan ataupun amalan dia salah. Tapi kita nampak masa meninggal dia baik. Berakhir ketika kematiannya ketika baca Quran, atau ketika solat, atau
ketika meninggalnya, kebaikannya disebut-sebut orang, secara automatik musuh dia pun rasa tak terdetik nak sebut kesalahan dia. Terlihat kebaikannya yang banyak dan sebagainya. Di sini antara tanda-tanda husnul khatimah. Kita tak kata confirm dia, tapi ada tanda-tanda husnul khatimah. Dari situ kita ahli sunnah mengatakan bahawa tidak mustahil sebahagian daripada orang-orang yang melakukan maksiat atau melakukan bid'ah tertentu, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dia ketika kematiannya, mungkin disebab bertaubat sebelumnya, tapi tidak bermaksud, barakallahu fiik, tidak bermaksud kerana kita nampak husnuzan dengan dia dalam bab kematiannya, assalamualaikum, dalam bab kematian dia kita nampak husnuzan pada dia, dia ni baik, Masya Allah, orang jenazahnya ramai dihadiri oleh manusia, dan ada kesan-kesan baik yang ditinggalkan, penulisan-penulisannya, ada perkara. Last sekali kita mengiyakan kesalahan dia, tak boleh. Lepas tu kita bezakan antara bab hukum syarak dengan hukum qadar. Hukum qadar ni apa yang berlaku, hukum syarak apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Nak tahu betul atau salah, kita rujuk pada hukum qadar ke hukum syarak? Hukum syarak, bukan hukum qadar. Hukum qadar itulah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Contohlah kita nampak ada di kalangan pendakwah yang tegar mempertahankan Islam, menyebarkan Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berubah, wal'azubillah. Berlaku perubahan dalam kehidupannya, berlaku perubahan dalam pandangannya, dan dia berpihak pada pihak yang tidak selari dengan sunnah, atau wal'azubillah belum pernah ditemukan, ada sampai murtad tak pernah ditemukan. Tapi dalam otak kita kata tak mustahil manusia itu boleh berubah. Agak jauh, tapi kita kata agak dari segi pengalaman kita tak jumpa, pengalaman hidup kita tak temukan. Tapi dari segi kebolehan berlaku, boleh berlaku. Manusia itu tidak mustahil. Ada kisah kita dengar seorang muazzin di negeri Syam dan sebagainya, azan kemudian jadi murtad kerana ingin menikahi seorang wanita yang ada di negeri Syam. Kerana dia panjat menara, dia tak jaga pandangan, akhirnya dia tertarik dengan seorang wanita. Wanita tu bila dia ketika tidak pinang, diketahui bahawa dia seorang Nasraniyah, dan dia mensyaratkan supaya bukan dia yang masuk Islam, yang tu keluar masuk Nasraniyah. Kisah begini wujud, tapi kisah yang jarang, dan kita pun tidak tahu siapakah dia. Kalau jadi betul, kita tak mustahil, tidak mustahil. Tapi kalau berlaku kematian seseorang itu tidak, keadaan kematian seseorang itu sama ada husnul khatimah atau tidak menyebabkan kita mengiyakan atau menidakkan sesuatu yang berlaku sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang pejuang sunnah pada asalnya kemudian berubah, jadi perjuangkan perkara yang tidak selari dengan ajaran Islam, dan kematiannya juga kelihatan buruk, kita tidak menafikan kebaikan dia yang awal. Contohnya kalau katakanlah dia ada buku yang ditulis pada ketika awalnya baik, dan disahkan memang berkualiti, buku itu masih lagi kita katakan buku itu betul, baik. Orangnya, semoga Allah ampunkan dia, semoga Allah Subhanahu wa taala kalau dia masih hidup memberikan hidayah pada dia, kedudukan seseorang begitu. Atau sebaliknya, orang yang tulis buku pertahankan kebatilan, pertahankan perkara-perkara yang berada di antara syirik dan kufur dan iman, tak jelas, ataupun perkara yang kita nampak jelas, perkara syirik dikatakan sebagai iman, sebagai salah banyak. Tapi biasalah orang-orang begini juga, mereka ada mahat tahfiz, mereka adanya buka tempat-tempat kebajikan, mereka banyak korbankan harta mereka untuk belanja orang, kadang-kadang pergi ke umrah. Anda berada di bidang umrah, Anda tahu, di kalangan orang-orang tertentu kita nampak dari segi mulut, dari segi teruk, tapi dari segi harta dia
bawa orang pergi umrah, belanja orang, bercakap, menangis ketika doa menangis depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sisi baik yang kita tak zahirkan. Ada orang, ada manusia baik. Sebab tu mereka mampu cari pengikut. Sebab ada kebaikan pada dia. Ketika dia meninggal dan kita pun nampak kebaikan padanya, ketika meninggal ada tanda-tanda husnul khatimah, berkemungkinan juga Allah SWT ampunkan kesalahan dia, Allah terima kebaikan dia. Tapi perkara itu tidak menjadikan kita meninggalkan sunnah kerana dia pernah buat salah kemudian dia husnul khatimah. Sebab itu kita kena tahu hukum syarak. Nak tahu sesuatu itu betul atau tak betul, tengok hukum syarak. Apa yang Allah kata, apa yang Nabi kata, hukum syarak. Bab kedudukan seorang, kita tak hukumkan dia sebagai ahli neraka atau syurga. Antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita serahkan dia dengan Allah, kecuali dengan nas. Allah dah beritahu dia ahli neraka, Nabi dah beritahu dia ahli neraka, atau Allah beritahu dia ahli syurga, Nabi beritahu dia ahli syurga. Atau berlakunya ijma'. Semua ulama nukilkan, semua sahabat nukilkan bahawa si fulan ada ahli syurga. Semua tahu kerana ijma' itu tak akan melanggar dengan nas. Pasti ada nas yang sampai pada mereka, cuma tak dinukilkan pada kita. Boleh sahaja berlaku. Kalau berlaku generasi sahabat cerita tentang perkara ghaib dan perkara itu diijma'kan, mereka tak ada tidak berlaku perbezaan pandangan. Atau mereka mengajarkan satu amalan yang mana sahabat-sahabat semua sepakat buat sama, tapi tak sampai hadis pada kita bahawa Nabi ajarkan. Hukumnya hukum apa? Hadis itu, amalan tadi, hukumnya Nabi tak beritahu, sahabat yang beritahu, sahabat yang ajarkan. Dia kalau bab solat sebagai contoh, ada seorang sahabat solat sebagai solat sunat. Contohnya solat sunat kusuf dan khusuf, iaitu solat sunat ketika gerhana matahari dan bulan. Masa berlaku pada zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Ali kumpulkan semua orang solat. Ni riwayat paling dekat. Riwayat zaman ni berlaku khusuf dan kusuf. Zaman Abu Bakar, beberapa zaman saya tak pasti, zaman mana sebelum zaman Sayyidina Ali juga berlaku gerhana bulan dan matahari, dan mereka solat. Cuma secara detail macam mana mereka solat tak dinukilkan. Sampai pada perawi zaman Sayyidina Ali, dinukilkan Sayyidina Ali solat rokok 2 kali, 1 rakaat. Lepas solat rokok, i'tidal, baca Fatihah dan surah lagi, rokok. Okey. Tak ada hadis Nabi, tapi Sayyidina Ali buat. Sayyidina Ali buat. Dan di belakangnya ramai sahabat. Itu dikira ada tak nas? Ada. Ijma' sahabat. Tidak ada pihak yang melawannya, yang membantah. Di belakangnya sahabat-sahabat. Dihukum begini. Okey, kita tanya, Sayyidina Ali buat bid'ah ke tak? Ini cerita ilmiah, agak level ni sikit. Kes-kes begini tak ada hadis Nabi, tak jumpa. Secara buktinya tak jumpa. Tapi Sayyidina Ali buat amalan yang tak pernah dinukil, bukan tak ditemukan nukilannya dalam sunnah. Apa hukum amalan Sayyidina Ali? A, bid'ah hasanah. B, sunnah. C, bid'ah dalalah. Dan D, sunnah mauqufah lahu hukmur rafa'. D, sunnah Nabi lah. B pun betul sebenarnya, B pun betul. Tapi D itu lebih detail. Sunnah itu hukum amalan begini dihukumkan sebagai sunnah, diterima oleh jumhur ulama dalam hujjah. Hukum sebagai sunnah. Kita tak kata Sayyidina Ali buat bid'ah. Kita kata amalan ini sabit dalam hadis mauquf,
tetapi lahu hukmur rafa'. Hadis mauquf tersebut mengandungi hukum rafa' atau mengandungi hukum yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ahli sunnah takkan terkeluar pada mulut mereka, oh sahabat buat bid'ah. Walaupun bid'ah hasanah. Tak ada, takkan ada. Hukum-hukum beginilah hukum sebahagian pada sahabat tafsirkan satu ayat dengan tafsiran berkaitan dengan akidah. Tak dibantah oleh semua orang. Perkara begini dipanggil sebagai hadisnya sabit dalam kalam sahabat secara mauquf, tetapi lahu hukmur rafa'. Ada hukum rafa' semacam Nabi beritahu. Sebab sahabat takkan bercakap tentang urusan ghaib dan takkan mengamalkan satu ibadah kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam bab ini, kalau di sikit ada bab begini, Sayyidina Ibn Umar angkat tangan solat takbir dalam solat jenazah. Untuk hadis Nabi tak sabit, tapi daripada Ibn Umar sabit. Tapi diguna pakai oleh mazhab zaman Syafi'i. Tak ada siapa kata Sayyidina Umar Ibn Umar buat bid'ah hasanah. Itu bukan bid'ah hasanah. Itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu selalu kita dengar contoh solat tarawih Nabi dah pernah buat, cuma Sayyidina Umar hidupkan semula. Ada bab yang memang tak dinukilkan daripada Nabi tetapi diterima oleh sahabat. Sebab itu kita kata nas itu merangkumi Al-Quran, sunnah dan ijma'. Ijma'. Tapi kalau amalan itu memang amalan baru, generasi kemudian buat, ataupun memang perkataan dia orang ajar zikir tapi bawa syair-syair Arab, confirmlah Quran tak datang bukan dari Nabi. Nabi bukan seorang penyair, Quran pun bukan kitab syair. Kita tak boleh masukkan lagu-lagu yang banyak terkenal dalam sebahagian daripada lafaz zikir sebab dia tak mungkin. Tidak mungkin. Hukum tak sama. Sebab generasi sahabat adanya istilah hadis mauquf tapi ada hukum rafa'. Hadis mauquf hukum rafa' ni terletak pada beberapa masalah. Ringkasnya pada bab ibadah dan bab akidah. Bab akidah, tafsiran atau pengetahuan ilmu yang tak mungkin diketahui kecuali melalui nas, tapi sahabat beritahu. Dalam bab ibadah, satu amal ibadah yang tak mungkin dilakukan kecuali Nabi ajar, tapi sahabat beritahu, itu dinamakan sebagai hadis-hadis yang mempunyai hukum rafa' tetapi dia mauquf. Kena pastikan sahih atau tidak daripada beliau. Kalau sahih, kena pastikan ada tak sahabat yang bantah dan berbeza pandangan dengannya. Kalau ada perbezaan pandangan, baru kita bincangkan. Di situ dah berlakunya mazhab-mazhab bab tentu. Waktu khilaf dalam akidah, khilaf yang kita sedikit. Ada beberapa masalah yang sahabat keluarkan pandangan, Ibn Abbas keluarkan pandangan, kemudian Aisyah tolak. Ada beberapa masalah. Tapi masalah begitu sikit. Dan tidak dijadikan sebagai tonggak untuk sebagai asas qiyas selepasnya. Jadi masalah yang membezakan ahli sunnah dengan bukan ahli sunnah kat mana? Ahli bid'ah, dia memang langgar perkara-perkara yang telah diijma'kan oleh generasi salafus salih. Bab sifat yang tolak bab sifat di manakah Allah Subhanahu Wa Taala langgar hukum, langgar ayat Quran, langgar sunnah Nabi, tak percaya Allah di atas. Melanggar ayat Quran, langgar hadis Rasulullah, langgar ijma' sahabat, tak ada kenukilan yang khilaf padanya, yang ada semua qaul syadz dan tidak dahlah berlanggar dengan hukum umum pada sahabat, apa yang sahabat ceritakan secara umum. Kemudian tidak ada sanad sebagainya, itu mungkin itu sudah pasti dakwaan-dakwaan yang dibuat kemudian. Dan diketahui kaulnya ketika siapa sahaja yang tidak percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu beristiwa atas arash, dihukumkan oleh ulama zaman salafus salih sebagai zindiq atau sebagai ada yang kafirkan. Sampai tak begitu, kita tak mengambil hukum itu.
Kerana hukum takfir berbeza ikut masa dan tempat. Antum insya-Allah nak sentuh kejap lagi. Hukum takfir berbeza ikut masa dan tempat. Bukan hukum berubah, tidak. Pada suatu ketika, suatu perkara itu perkara yang maklum fid din bid darurah. Orang semua tahu, takkan siapa tahu. Tapi ada setengah masa, setengah tempat benda yang clear dan jelas jadi tak clear. Suatu orang yang duduk kat Eropah yang terdidik sejak daripada kecilnya sebahagian Eropah, sebahagian negara Amerika Syarikat sebagainya, saya kenal bukan tak, sebahagian daripada orang sebagainya terdidik, orangnya baik, tapi memang dia tak tahu pun rupanya pemikiran dia liberal, Islam liberal ya. Yang dia belajar tu Islam liberal. Dia akan pandang terhadap orang yang berjanggut sebagai jumud, dia pandang jubah ini tak ada kaitan dengan agama langsung. Dia Islam liberal yang terdidik kat Eropah. Dan Islam sebenarnya adalah engkau-engkau, aku-aku, dah hidup engkau-engkau, aku-aku, macam-macam. Ya. Akhirnya dia mengeluarkan pandangan-pandangan yang pelik, menafikan sunnahnya janggut, contoh. Tak sama dia yang duduk kat sana, yang tak faham apa-apa, yang dapat lingkungan pendidikan begitu, dengan orang yang hidup di kalangan sunnah, buka hadis dan dia tahu, kemudian tiba-tiba dia menafikan mana-mana sunnah, atau menghalalkan mana-mana perkara yang diharamkan. Tak sama. Sebab tapi kita tahu bahawa mana mungkin suatu perkara yang dihukumkan oleh sebahagian salaf sebagai kufur atau sebagai zindiq, kemudian dia berubah jadi sunnah, dan orang yang suatu perkara akidah yang dianggap sebagai sunnah pada zaman itu dianggap sebagai mujassimah. Kemudian tak mungkin. Sebab tu ana dengan tegas selalu ajarkan bab akidah. Kenapa kita bertegas dalam masalah sifat, masalah begini? Sebab itu perkara yang memang ijma' pada generasi awal dan semua orang tahu. Kalau kita terima, kita katakan benda-benda furuk, sejak bila dia jadi furuk? Sejak bila perkara dah ijma' berubah jadi furuk? Katalah kita bagi pengecualian, bab sifat ni furuk pada kumpulan fulan. Okey, kumpulan lain macam mana? Katalah sebahagian daripada ahli kalam dia cerita tentang ni, kita kata furuk. Habis Mu'tazilah sifat juga, sesat dia. Jahmiyah situ juga. Apatah lagi tafsiran mereka sama pula tu. Takkan yang sini kekal ahli sunnah, yang ni tak ahli sunnah. Dan kita hukumkan pemikiran situ, tempat tu salah. Tapi kita tak hukumkan orang dia sebagai ahli bid'ah secara mutlak, tak. Memang dapat didikan macam tu. Dan mereka memang cintakan sunnah. Mereka jadi orang awam di kalangan ahli sunnah yang tak faham. Tapi pemikiran itu yang menolak nas, yang berbeza dengan nas atau berbeza dengan hadis, tak boleh dinisbahkan kepada Islam. Bab hukum pada personal, hukum pada orang lain. Tapi bab pemikiran lain. Suatu kita bila belajar, kita hukumkan kepada suatu masalah, satu pemikiran. Orangnya hati-hati. Hati-hati. Jangan jatuhkan hukum pada orang. Berkemungkinan dia tak dapat pendedahan langsung. Syukurlah kita diberikan pendedahan. Dah lama dah. Itu pun masih nak lawan. Kan? Dah dengar lama banyak. Itu rasa tak puas hati. Hidayah ni milik Allah. Sebab tu kita dalam bab hukumkan pada muayyan, pada seorang tertentu, kena berhati-hati. Dan ini perkara yang diijma'kan oleh semua ulama yang membincangkan bab takfir. Panjang mukadimah, habis masa. Ambil air seteguk boleh? Bismillah. Alhamdulillah. Betul-betul saya kasih potong kuku. Okey. Madu. Masya-Allah, jazakallah khair. Kita istilah, kalau tak gula, dia kata apa? Potong kaki. Tak madu, potong kuku. Okey. Bismillah, kita tengok 187. Setengah jam. Dia bukan mukadimah, memang anak-anak sentuh pada kefahaman bab tertentu yang kita sering tanya. Bab ada orang dimati dekat husnul khatimah, kenapa? Bab pula kenapa akidah ni ada kata ada furuk, tak ada furuk.
Masalah istilah ni menyebabkan kita tak faham. Sebenarnya kita kena faham hakikat keadaan masalah itu lebih awal. Kemudian nak beza istilah, bezalah. Tapi kita sepakat kita tak akan berbeza dengan apa yang telah diijma'kan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Masuk pada matan baru. Bab yang sama, sambungan daripada apa yang kita bincangkan pada bulan yang lepas. Kata Syekh, qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa la nashhadu alaihim bi kufrin wa la bi syirkin wa la bi nifaqin ma lam yazhar minhum syai'un min dhalika wa nadharu sarairahum ila Allah Ta'ala. Wa la nashhadu alaihim bi kufrin wa la bi syirkin wa la bi nifaq. Dan kita tidak boleh menghukumkan mereka dengan kufur. Tidak juga dengan syirik. Dan tidak juga dengan nifaq. Atau nak mudah lebih faham, sebab ayat ini nashhadu alaihim, kita tidak menghukumkan mereka sebagai kafir atau musyrik atau munafik. Siapa? Iaitu di kalangan orang Islam. Kalau orang kafir, jangan pula kata, saya ni ragulah, Yahudi ni kafir ke tak kafir. Tak, yang kafir tu kafir lah, cerita bab kafir. Sebab ada seorang syarah kan, saya pernah dengar YouTube, seorang Syekh Arab, bukan orang biasa. Beliau tersalah. Di situlah beliau kata, bab inilah kita ada di sebahagian pada ulama yang merasa tidak memutuskan orang Yahudi itu kafir ataupun tidak. Itu salah lah. Itu isu sekarang. Mereka akan cari Asyajad ke siapa ke yang pemikiran begitu. Golongan Islam liberal ni, mereka cari teks-teks yang begini. Dia tak baca ke awal tu. Awal tu cerita tentang ahli kiblah. Teksnya berkaitan dengan ahli kiblah. Wa naras salata khalfa kulli birrin wa fajirin min ahli kiblah. Dia bukan ahli kiblah tu menjadi rujukan. Itu di kalangan orang Islam. Wa ala man mata minhum, dan ke atas siapa yang meninggal dari kalangan mereka. Baru masuk pada matan-matan yang kita bincangkan sekarang. Wala nunzilu ahadan minhum jannatan wala nara, dan kita juga tak hukumkan mereka sebagai ahli syurga ataupun ahli neraka. Siapa mereka? Ahli kiblah tadi yang disebutkan awal tadi. Baru masuk sekarang, wala nashhadu alaihim bi kufrin wala bi syirkin wala bi nifaq, dan kita tak hukumkan mereka sebagai kafir, musyrik ataupun munafik. Siapa? Orang ahli kiblah, orang Islam. Tapi kalau orang tu memang dia kafir, jangan pula kita rasa ragu. Sebab tu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, antara perkara yang membatalkan Islam adalah merasa syak terhadap kekufuran orang kafir. Cuma kaedah ni maksudnya tak bolehlah Syekh letakkan kaedah tu bukan suruh kita kafirkan orang. Memang pertamanya orang kafir itu jelas kafir. Kita tak rasa syak tentang kekufurannya. Okey. Sini tajuk kita berkaitan dengan ahli al-qiblah. Wala nashhadu alaihim bi kufrin wala bi syirkin wala bi nifaq. Dan kita tidak boleh mengatakan mereka kufur, ataupun kita tak hukumkan mereka itu kafir atau syirik atau musyrik atau nifaq atau munafik. Tak boleh kata orang Islam tu kafir, musyrik atau munafik. Selagi yazhar minhum, selagi tidak zahir dari mereka syai'un min dzalika, sebahagian daripada perkara demikian. Bab seorang itu kufur, syirik atau munafik, ini soal hati asalnya. Musyrik ke, munafik ke, ini soal hati. Soal hati yang mana ada syirik amalan. Tapi hukum asal nak hukumkan seorang itu betul-betul kafir, betul-betul musyrik dan sebagainya, memang tempatnya di hati. Di hati. Tapi ada sebahagian daripada perkara yang mereka zahirkan yang menunjukkan
yang menzahirkan apa yang ada dalam hati. Orang bawa Quran, bil'azubillah, orang yang kita nampak nama Islam, tapi dia bercakap, mana mama-mama Islam tu? Aku ni dah murtad lah. Contoh, bil'azubillah. Ada, saya baru tengok video. Budak perempuan, aku dah murtad dia kan. Yang orang hantar kat saya. Dia dah sebut. Takkan kita dah rasa, aku dah murtad. Oh, ini aku tak faham murtad ke? Contoh, kalau tambah lagi, tak apa je. Dia bawa Quran, pijak lagi. Kan? Lepas tu maki Allah Rasulnya. Dah, jelas. Apa lagi yang perlu kita syak dengan status dia? Zahir. Cuma, kita pastikan, sebagai pemerintah, pastikan panggil, mungkin depan kamera, belakang ada pistol ke, mana tahu. Dipaksa, dan sebagainya. Kan? Tapi, ada setengah keadaan tanpa syak. Nah, member kita pistol apa depan mata kita depan, kan? Ada setengah daripada keadaan tidak ada keraguan padanya. Jadi keadaan-keadaan begini kita hukumkan dia sebagai kafir, murtad dengan pengakuan dan sebagainya. Mana kalau kita lah orang bagi, saya bagi baru ni contoh kat Mekah, orang tak bagikan duit zakat. Kawan-kawan tolong nak bagikan zakat, contoh cari orang miskin. Katalah dah lah pengen macam tu, miskin pula, nak bagi tak? Tak bagi ya. Memang dia tak layak terima zakat. Ada antara yang bersama dengan Asatizah mengatakan orang kafir tak layak terima zakat, kecuali yang mu'allaf lah, mu'allaf qulubuhum. Ada sekadar tidak ada masalah untuk Islam, sekadar bagi begitu dia tak layak. Apa sahaja berkait Islam. Contoh, tiba-tiba kata, aku dah pijak Quran, dah kata murtad, nak pergi umrah, kau nak tengok lah. Anak sebagai orang yang uruskan visa, anak takkan uruskan. Kan? Atau kata, bagi. Lepas tu kita tak bagi. Kita macam mana? Kita takkan terima apa sahaja sesuatu yang ingin dilakukan berkaitan dengan Islam, kita hukumkan dia tak layak untuk dia. Selagi selagi kita tak pasti, kita tidak pasti bahawa dia dah, selagi kita tak pastikan selagi kita dapat memastikan dia dah bertaubat. Kalau dia bertaubat, selesailah. Bertaubat, insaf dan sebagainya. Jadi kita tak akan hukumkan seseorang tu sebagai kafir atau musyrik atau munafik kecuali apa yang zahir daripadanya. Zahir dengan kadar yang betul-betul layak, yang tidak ada syak keadaan dia. Dan bila berlaku begitu, kita perlu berikan, ajak dia bertaubat, berikan penjelasan pada dia sebagainya, apa dia buat. Mana sampai habis, tidak dah kita iqamatul hujjah dan izalatul syubhah. Kita dah bagikan hujah dan kita buang segala kemungkinan syubhah dia. Dah confirm dah, baru hukum dia kan sebagai kafir. Itu pun tengok dulu siapa kita dulu. Kita tu siapa? Kita pun bercakap, baca tak jelas. Dia memanglah dia tak percaya. Sebab kita pun baca Quran tak jelas. Dia kata, aku nak percaya engkau buat apa? Sama-sama lepak kat sini. Engkau pun tak solat, aku pun tak solat. Kita tu siapa pula? Lepas tu syarat orang yang menjatuhkan ni mesti sama ada di kalangan alim, ulama yang memang jelas mewakili umat, keadaan di suatu tempat yang tidak ada pemerintah secara pemerintah. Kita dah kata pemerintah je, pejabat agama. Orang kata pejabat agama je. Okeylah, kat negara ada pejabat agama. Negara tak ada pejabat agama. Kita tak ada syarahkan. Kadang-kadang orang dia syarahkan ikut konteks tempat dia je. Kata, cukup bagi pejabat agama. Betul lah pejabat agama. Kalau betul tempat kita ada pejabat agama, tanggungjawab dan ada mahkamah syariah dan sebagainya, serahkan kepada mahkamah syariah, adukan kepada pejabat agama. Tak apa. Tapi kalau kelas-kelas bacaan kitab, kita tak boleh hadkan pada pejabat agama. Sebab ada setengah negara, setengah tempat yang memang tidak ada kuasa pihak agama. Di situ perlu didengar seorang ulama yang diterima pandangannya.
tempat rujukan. Ada setengah negara persatuan-persatuan yang uruskan, persatuan-persatuan Islam. Dari pihak yang bertanggungjawab, yang layak menyelesaikan masalah. Yang mana bila dia cakap, orang dengar, serahkan pada dia. Adukan pada dia. Kita tak nak berlakunya perpecahan di kalangan orang Islam. Jadi, kita tu siapa? Yang kami? Kita, untuk kita je, kita boleh hukumkan dia. Tapi untuk mewajibkan orang lain, tengok kapasiti kita. Oh, kita ni kalau bercakap pun satu, cakap 10, orang tak percaya satu pun contoh. Orang dengar je. Ada orang tak dengar langsung. Atau seorang dua orang yang dengar. Tak boleh lah sebabkan kita hukum ke sebuah kafir, wajibkan orang ikut aku. Aku ni dah jadi. Tak boleh. Kena serahkan kepada pihak yang layak, pihak autoriti, sama ada secara politik atau secara keadaan masyarakat yang dia dengar dan dia memang ahlinya, serahkan pada mereka untuk hukumkan. Kita adukan. Kita boleh adukan kalau ada keperluan. Okey. Jadi kita tak hukumkan ma lam yadhhar minhum syai'un min dalika. Betul ada orang akan persoalkan. Kalau macam tu, habislah orang kafir semua. Mana tahu munafik ramai ni di kalangan ni. Di kalangan, jangan sebutkan kita. Orang munafik ramai tu. Zaman sekarang lagi lah ramai munafik. Betul tak? Zaman Nabi dah ramai munafik. Ada munafik, betul tak? Zaman selepas ni lebih ramai ke lebih sikit? Ana tanya, zaman Nabi dah ramai munafik, betul? Jumpa Nabi, bukan tak dengar Nabi, jumpa Nabi, bersaksi bahawa Nabi adalah Rasulullah, menyaksikan Quran tu turun, kenal sahabat, ikut perang, ikut curi-curi lah, ikut lari belakang, macam-macam cerita munafik ni. Ikut solat di belakang Rasulullah, duduk dalam tanah haram. Ada tak munafik? Ada. Tu zaman tu dikelilingi oleh manusia-manusia terbaik di atas muka bumi. Masih ada munafik. Zaman kemudian, zaman sekarang, lagi banyak ke lagi sikit munafik? Lagi? Lagi banyak, betul? Siapa dia? Kalau cari siapa dia, masalah lah. Zaman tu memang ada munafik, walaupun sedikit. Tapi ada wahyu. Boleh menghukumkan fulan dan fulan. Kita kata Abdullah bin Ubay ketua munafik. Sebab memang ada wahyu. Ada wahyu. Lepas zaman Nabi, Nabi dah wafat. Kita tak tahu isi kandungan hati orang. Sebab tu tak ada lagi selepas zaman Nabi orang yang dihukumkan sebagai munafik. Tak ada. Bukan sebab tak ada munafik. Ada. Yang tinggal kita bacakan tentang tanda-tanda munafik, ciri-ciri munafik ni. Tapi kita dah putuskan siapa pun sebagai munafik. Untuk ulama' bila nampak orang tu memang perangai betul-betul kafir dah. Perangai munafik, kata orang tu, mereka kata zindiq. Dia tak mengaku sebagai kafir. Tapi kataan dia, pemikiran dia, memang mereka dah confirm inilah munafiknya. Kalau zaman Nabi, dia akan hukum sebagai zindiq, istilah yang diistilahkan kemudian merujuk kepada orang-orang yang dirasakan oleh sebagai ulama sebagai selayaknya hampir kepada munafik. Tapi itu kalau ada zindiq, orang palsukan hadis, halal. Contoh nak cerita awal, mana mungkin zaman dulu hukumkan orang yang berpemikiran tertentu sebagai zindiq, kemudian kita jadikan itu sebagai satu trademark kepada sunnah. Tak mungkin. Berkaitan dengan hukum kata di mana Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh. Kita buka kitab dalam kitab Salafus Salih, semua mengatakan ahli sunnah wal jamaah beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha tinggi sejak daripada azali dan Allah beristiwa di atas arasy setelah Allah menciptakannya. Betul? Semua ayat Quran. Dan itulah tanda iman. Siapa-siapa yang mengingkarinya, dia adalah ada kata zindik, ada kata kafir. Kita tak hukumkan orang begitu dengan kita kata takfir ni sebab yang kafir itu berbeza ikut masa dan tempat. Tapi tak mungkinlah sesuatu perkara yang dihukumkan sebagai zindik kufur itu berubah jadi sunnah.
Dan orang yang beriktikad seperti mana yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dan ijma' salaf, itu pula jadi mujassimah atau jadi ahli bid'ah. Dia tak mungkin. Jadi kita kekalkan dengan apa yang dipahami oleh sahabat-sahabat Rasulullah dengan bukti. Bukan main cakap je lah. Ada bukti, ada dalil, bawakan bukti. Ada begitu. Kemudian orang yang salah. Okey, zaman dulu dihukumkan orang dulu sebagai zindik ke munafik. Tapi kita zaman sekarang tak faham. Orang kita mana faham. Ikut-ikut je. Termasuk yang hero-hero maki kita kat FB ke mana, dia pun tak faham. Kan? Jadi kita tak boleh hukumkan benda yang sama. Kamu ni dah tengok, kau dengar tak perkataan Abdullah bin Mubarak, dengar kata Sufyan Ats-Tsauri, dengar tak kata Imam Bukhari katakan kamu kafir. Kamu kafir? Jangan. Takfir jangan. Hold. Tahan lisan kita. Tahan geram kita. Geram-geram juga. Tahan sikit-sikit. Sebab apa? Keadaan tu berbeza. Kan berbeza. Dulu zaman tu kalau ada orang nafikan, memang orang kata kafir dah. Tapi zaman sekarang, macam mana? Ustaz-ustaz yang dia belajar pun kata tak begitu. Siapa-siapa kata Allah Subhanahu Wa Taala istiwa atas arasy, dia adalah mujassimah. Itu yang dihafal daripada kecil. Mana boleh kita hukumkan dia sebagai zindik ke, sebagai kafir ke, sebagai apa-apa hukum-hukum dia. Kita katakan pemikiran tu salah. Tetap kita mengambil jalan dakwah. Sebab suasana yang dikelilingi, yang mendidik mereka itu berubah. Itu kita akan baca hadis-hadis nanti insya-Allah minggu depan lah. Minggu depan kita akan sambung. Tapi kita teruskan apa yang ada pada matan di depan kita. Ini kerana ni syarah Imam Ibn Abi Is. Okey, saya lupa tabir. Syekh kata apa? Habis macam mana isi hati mereka? Habislah orang munafik ni. Orang kafir sekali menyelinap dengan orang Islam. Kata Syekh, wa nadhara sarairahum ila Allah Taala. Kita tinggalkan isi hati mereka, apa yang mereka rahsiakan dalam hati mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penghujungnya begitu juga. Zaman Nabi pun begitu, zaman sahabat pun begitu, dan selesai. Jadi kita bab takfir tak takfir ni, kafirkan atau tidak, tengok pada zahir. Kufur syirik dengan nifaq. Bab ta'yin muayyan kena iqamatul hujjah, izalatul syubhah. Maknanya pastikan tawaffur syurut dan pastikan juga nafyul syubhah. Apa sahaja syubhat, mana kemungkinan-kemungkinan dah terjelas. Itu pun yang hukumkan tu kepada pihak yang berautoriti. Jadi kita orang-orang awam ni kelas sendiri dah, duduk kelas tahu dakwah kawan paling dekat kan. Nampak orang tu macam kafir, tak boleh kita nak bunuh dia, macam mana? Kita bukan pemerintah, kita kan semua. Yang dihukumkan sebagai bunuh sebagai itu pemerintah. Sebab tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kalau yang tanya tu pemerintah, beliau akan letakkan hukum tu, termasuk hukum usalli yang kita duk bincangkan sekarang ni. Pemerintah yang tanya, pihak yang berwajib yang tanya, dan beliau letakkan dengan syarat yang ketat. Kalau betul-betul dia ni memang nak langgar sunnah, memang nak buat kekacauan, penghujungnya baru mana ta'zir itu. Beliau kerana Syekh Islam Ibn Taimiyah antara ulama yang berpandangan bahawa ta'zir boleh sampai tahap bunuh. Bab ta'zir sampai ke bunuh tidak tu khilaf. Syekh antara berpandangan hukum ta'zir pemerintah itu boleh sampai tahap bunuh. Sebab salafus salih hukumkan bunuh kepada Ja'ad bin Dirham, hukumkan bunuh kepada beberapa orang tokoh-tokoh bid'ah, Ibn Arabi dan sebagainya. Itu hukuman ta'zir. Mereka berpandangan ta'zir itu boleh sampai tahap bunuh. Bukan suruh bunuh orang yang mana yang siapa saja pemikiran macam Ja'ad bin Dirham bunuh. Tak. Dia tak semua macam tu, tak semudah begitu. Hukum begitu. Hatta pada bab takkan orang nak baca usalli jahar, mana baca usalli dengan lafaz kemudian suruh bunuh, tak mungkin keluar dari syariat Islam. Anda kena cek pada fatwa syariat Islam, sangat ketat. Beliau sangat ketat cerita bab tentang takfir ni. Takkan tiba-tiba orang yang letakkan syarat pelbagai dan tahzir tentang hukum takfir dan sebagainya, tiba-tiba dia pula suruh bunuh orang. Mesti kalam di luar konteks. Apatah lagi bila dirujuk, nampak detail konteksnya. Ya, orang bercakap tu tak baca. Dia tak baca, dia dengar-dengar. Atau dia baca tapi dia tak faham. Baca tajuk pun tak ada tajuk. Dalam fatwa dia tak ada tajuk, dia kena baca. Dia baca tak faham tu. Dia baca tak faham atau tak baca, atau anda masa geram dia kat betul huruf dengan satu lagi dia tambah perkataan anda tolak balik.
Anda butuh huruf dan butuh hati. Tak tambah hati. Allah, anda tengok balik, tak betul aku ni. Buang perkataan hati. Butuh huruf je lah kat status tu. Geram bila kita dengar. Tapi manusia begitulah. Kita kalau salah tu, berundur lah sikit. Kita tengok balik komen-komen kita lebih-lebih tu, slow kan sikit. Ataupun padamkan yang perlu sebagainya. Kerana kita tidak ada bukan kita nak bercakap ni dapat redha Allah. Kita komen ke, kita buat sesuatu, kita nakkan keredaan Allah. Kita tak mampu nak lawan cara lain, berdakwah cara lain, dakwahlah apa ikut kemampuan. Tapi syaratnya yang kita dakwahkan itu betul. Cara kita betul. Betul artinya kalau kita berdakwah boleh mendekatkan orang kepada sunnah, bukan menjauhkan. Kalau kita berdakwah orang lagi lari, apa tujuan dakwah kita? Kita dakwah sunnah tujuan apa? Supaya orang kenal sunnah. Tapi kalau kita masuk medan, orang sunnah bertebaran, yang bukan sunnah tepuk tangan, kan? Atau berlaku lebih padanya, itu bukan tujuan dakwah. Dakwah itu tujuan mengajak orang kepada kebaikan. Kadang-kadang tindakan kita nakkan kebaikan tapi tak bawa kepada kebaikan. Sebab tu, kalau tengok komen-komen kita lebih slow-slow sikit lah. Padam sikit, yang mana kena betulkan ayat sikit. Sebab kita bukan nak menang dengan si fulan yang komen tu je. Kita nak menang hati orang-orang yang baca komen. Dia tengok pada akhlak, tengok pada ni. Memanglah di hadapan halayak kita takkan condemn kawan kita begitu saja. Kita pun tahu dia sedang berdepan dengan orang yang degil dan sebagainya. Tetapi di belakang ada kawan yang rapat, asah-asah sikit bahu, slow sikit. Kan? Sebab kita bukan nak menang pada kes saja, kita nakkan orang dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rasa benda tu salah, kita tak akan pertahankan perkara yang betul. Ada juga kadang-kadang isu-isu kawan-kawan kita yang salah. Kita kena akur, tapi bukan dengan isytiharkan. Dia salah, saya sokong ahli bid'ah sebab dia betul kat sini. Tak boleh lah macam tu. Kan? Tegur dengan slow, dengan baik sebagainya. Bab dakwah ni kena ada rahmat terhadap kawan-kawan. Kawan-kawan kita semangat. Kadang-kadang kita jangan matikan semangat. Tapi kalau semangat lebih, kita cuba slow down kan sikit sebagainya. Itu kerja kita lah kawan-kawan. Saling nasihat, menasihati. Okey. Sebab di kalangan dua pihak yang bertelagah, ada pihak yang memerhatikan. Masa Nabi lawan dengan Quraisy, siapa yang memperhatikan? Ada isu antara Nabi dan Quraisy ni, memang peperangan berlaku daripada mula perang Badar sampai perang Ahzab, sampai pembukaan kota Mekah. Melibatkan pihak Mekah dengan pihak Madinah, betul? Yang tengah-tengah ni ramai. Ada yang sokong Madinah, ada sokong Mekah. Yang berkecuali ramai. Satu bila, sebab orang Arab pandang orang Quraisy ni sebagai pusat agama. Mereka tak berani ganggu. Ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Buat rihlah, tak ada berompak nak rompak. Orang lain lalu kena rompak. Quraisy bawa tak berani. Apatah lagi nak serang tanah Mekah. Lebih-lebih lagi bila ada yang berani je, dia orang tengok je. Abrahah datang. Baru nak serang, datang ababil. Burung yang banyak. Dah mereka lagi takut dengan Mekah. Ya kan settle. Tengok-tengok berlaku pula. Di kalangan tokoh Quraisy yang betul-betul keluarga terbaik. Tapi berlaku antara Nabi Muhammad dengan Abu Lahab contoh. Ini betul-betul keluarga yang sama. Nak sokong siapa pula kita? Selama ni sokong sebab dia Quraisy. Sekarang ni Quraisy lawan Quraisy. Ada yang sokong, ada yang tengah-tengah memerhatikan. Mereka perhatikan apa? Sampai penghujung. Masa Nabi nak buka kota Mekah, dia tengok. Ada tak ababil datang serang Nabi? Nabi masuk Mekah, Nabi dah bersihkan berhala, Nabi dah berjabat kota Mekah. Oh, memang betul lah. Yang kalau dia salah, confirm ababil datang, Allah akan hantarkan tenteranya untuk bantu. Tapi kalau dia menang, dialah bawa kebenaran. Dengan hujah-hujah yang disertai dengan hujah bukti yang lain. Selepas pada buka saja kota Mekah, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Datang rombongan ramai-ramai. Inilah dia golongan yang kita nak. Golongan tengah yang sedang memerhatikan. Sebab tu kita bukan nak menang di antara kita ada orang komen kita lawan balik. Bukan kita nak
bergaduh sampai nak tunjukkan kita hebat sampai hilang. Kita takkan followers, okay? Followers kebenaran yang sedang memerhatikan. Ada pihak tengah yang memerhatikan. Dalam dakwah kita raikan kesemuanya. Kena raikan kesemuanya. Bukan menjadi mumayyid, bukan jadi orang tak jelas pendirian. Orang tak jelas tu kejap yang ni syirik, kejap boleh, kejap tak boleh, kufur tak kufur. Kejap dia ambil keuntungan. Tak. Kita perlu uslub boleh berubah, prinsip tak boleh berubah. Hukum Allah tak akan berubah. Hukum syarak tak akan berubah. Dari segi uslub boleh berubah. Jangan terkejut nampak Bang Wan tiba-tiba duduk sebelah siapa yang ni kan. Contoh. Dan situasi juga tidak berbeza. Antum jangan hukumkan. Contohlah, boleh cerita sikit. Jap, tengok ayat ni kena ulang balik. Boleh bukan tuan mengurusi? Boleh. Kita kena tengok situasi, keadaan. Dan husnuzan dengan kawan-kawan juga. Contohlah, anak contoh. Tak kena pada anak, tapi kena pada orang lain. Pada anak adalah kawan-kawan mesej juga. Tapi dia bukan benda besar, tapi berlaku pada sebahagian kawan-kawan yang belajar agama lah, usatizah yang berada di sebahagian, contoh di travel agency lah, anda pergi bawa travel agency. Yang ada dalam tu jemaahnya golongan-golongan yang disebahkan sebagai kuburiyun. Owner travelnya orang sunnah. Jemaah yang perginya orang kita panggil kuburiyun lah. Istilah tu betul tak betul kita tolak tepi. Tapi di kalangan kita kenal macam tu lah. Banyak juga kubur, buat amal ibadat sana sini. Dan mungkin betul dari segi sifatnya. Tapi istilah penggunaan tu betul tak betul ikut tempat tu cerita kemudian. Tapi begitulah. Mana tokoh yang orang tertentu. Dia, ada kawan-kawan kita kata, Ustaz, saya nak ikut dengan Ustaz. Saya tak nak ikut dengan geng tu. Dia dah bersama kuburiyun semua sekali. Ni kawan kita dah mesej kan. Ustaz, bila Ustaz ada trip umrah, nak ikut Ustaz. Anak tak nak pergi dengan geng-geng dah bersatu dengan kuburiyun. Siapa pula bersatu dengan kuburiyun? Tanya-tanya, adalah cerita-cerita. Anak kata, Syekh, bukan anak tak nak customer, baguslah tak nak dengan anak pun cek customer. Tapi kita kena adil. Bab perniagaan tak sama dengan bab dakwah. Medan dakwah. Sampai kebenaran. Bab perniagaan, orang tu daftar, takkan ditolak. Betul tak? Tanya token travel kita. Kan? Kita ada token travel kita kat sini yang sampingan dan sebagainya. Bab perniagaan, di medan perniagaan, Islam membenarkan perniagaan hatta pada dengan orang Yahudi. Kita tak boleh hot semua. Kedai saya hanya orang sunnah je boleh jual, boleh beli. AT buat iklan. Hanya yang Baitul Salam je boleh beli kurma saya. Contoh. Bila nak beli kurma? Tak boleh. Kita kena faham husnuzan situ mana situasi. Dan banyak berlaku di kalangan itu begitu. Sahabat-sahabat kita dalam pengajian sekali, dalam manhaj sekali, semua sekali. Dalam bab perniagaan dia bergambar sekali contoh dalam bab perniagaan percubaan tertentu. Kita tak tahu dia tegur tak tegur sebagainya. Bagaimana kita muamalah dengan hukam dengan begitu, kita tegur dengan dari cara belakang, kita tidak mentasyhirkan kesalahannya, memasyhurkan kesalahannya. Dan kita masih tegur, bukan tak tegur, masih beritahu. Begitulah keadaannya dengan seorang mukmin. Cuma hak pemerintah lebih tinggi, lebih besar berbanding dengan hak secara personal kerana mereka melibatkan masalah umum. Jadi dalam konteks tertentu kita perlu tahu pada tu tepat dalam bab customer dia datang kepada dia terima secara umum berkhidmat pada semua dalam bab perniagaan. Cuma mesej yang disampaikan mesti betul, cara yang diajarkan adalah ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau ada berlaku kesalahan, tengok pula tindakan mereka selepas itu dibetulkan atau tidak, di sebagai kita perlu sebab apa? Sebab kadang-kadang kita semangat sampai kadang-kadang menjatuhkan kawan-kawan kita sendiri. Semangat dengan sunnah. Kawan kita pula dipikir ijtihad cara dia, lama-lama bergaduh sama sendiri. Sebenarnya bukan pada prinsip tapi lebih kepada uslub yang berbeza. Tegur menegur perlu, tapi dengan cara yang baik, cara ukhuwah. Akan berlaku perbezaan pandangan. Hatta bab takfir. Penutup kisah penutup kita, insyaAllah tak apalah kita sambung pada yang akan datang. Contoh kisah bila berlaku, kalau bab takfir ya, kita akan tengok kisah siapa yang akan dibincangkan. Kisah Hatib bin Abi Balta'ah, seorang ahli Badar.
Tapi masa sampai Nabi nak buka kota Mekah, kan, datang seorang hamba Quraisy ke Madinah. Hatib dengar yang hamba Quraisy datang, Hatib tu buat surat. Tulis surat daripada Hatib bin Abi Balta'ah kepada Sadat Quraisy, pada pemimpin-pemimpin Quraisy, beritahu bahawa sesungguhnya Rasulullah akan pergi ke Mekah, membuka kota Mekah. Bocorkan rahsia negara. Hantar surat melalui perempuan Quraisy tadi, perempuan hamba tadi, untuk berikan maklumat pada Quraisy. Wahyu turun kepada Rasulullah. Jibril beritahu, ada fulanah sedang bawa surat dan sebagainya. Kemudian Nabi arahkan 3 orang, Miqdad, Ali dan juga siapa seorang lagi? Anda lupa. Ada 3 orang ya. Seorang lagi siapa? Hadis ada dalam hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari ada. Mana 3 orang yang Nabi utuskan, yang ingat Sayyidina Ali lah, sebab Sayyidina Ali yang bersuara. Sayyidina Ali, Miqdad dan juga seorang lagi, sahabat Nabi. Miqdad bin Aswad, Sayyidina Ali. Ya. Ada seorang lagi, 3 orang. Utuskan, sampailah mereka pergi jumpa seorang perempuan di satu tempat, kemudian dipaksa untuk keluarkan surat. Awal tak keluar, sampailah dipaksa-paksa sampai dapat surat. Tengok surat, bawa sebut Nabi, Nabi baca. Nabi dah tahu dah. Sayyidina Umar ada sebelah, penasihat Nabi. Abu Bakar, Umar, Uthman, Nabi. Ada pesalah, Hatib bin Abi Balta'ah. Surat dibawakan, Sayyidina Ali bawa surat. Bila bawa surat dibacakan daripada Hatib bin Abi Balta'ah kepada pemimpin-pemimpin Quraisy, dengan diceritakan rahsia negara Nabi akan pergi berangkat sebagainya, pergerakan Nabi. Tengok penyediaan. Umar kata, ya Rasulullah, biar aku potong kepala si munafik ni. Ini jenis pertama. Penting tak orang begini? Penting. Kalau tak ada orang macam ni, biar orang suka hati. Tapi ada pemimpin yang boleh atur keadaan. Nabi tak dengar apa, tapi dia taat pada pemerintah. Taat kepada Rasulullah. Dengar apa dengar. Walaupun dia panas, tapi dia dengar. Ada orang yang dia dengar nasihat. Kalau orang yang begini tak dengar nasihat, masalah. Siapa dia pancung kita yang kena masalah. Ada yang kontrol. Nabi tak dengar cakap Sayyidina Umar. Nabi terus tanya pada Hatib. Wahai Hatib, kenapa kamu buat begitu? Hatib cerita, aku ni hijrah. Orang lain hijrah, ada keluarga, ada tempat sebagainya. Aku tak ada orang. Cuma aku ada keluargaku yang duduk bersama mereka. Aku harapkan mereka tolong jaga, tolong tengok dan sebagainya. Adalah kisahnya, mana ada masalah tertentu. Dan aku yakin bahawa Rasulullah akan menang. Dan aku beritahu tak beri kesan apa-apa pun. Mungkin orang lain pun tahu, mungkin mereka akan tahu. Mereka tahu sekalipun mereka tak mampu berdepan dengan Rasulullah. Dia yakin Nabi menang, tindakan dia. Betul ulama kata apa? Satu, orang ni bab tak sedapnya Imam Bukhari, tajuk hadis ini cerita tentang orang yang mentakfir, orang yang menghukum kafir dengan secara salah. Sayyidina Umar salah lah, hukum nak kata kafir, hukumkan sebagai munafik. Dan satu lagi, dalam kitab yang lain, nak baca ni lama dan tak sempat nak merajaah tadi, letakkan tajuk orang yang melakukan perkara kufur tapi secara takwil. Hatib bin Abi Balta'ah buat perbuatan kufur, iaitu berpihak kepada kufar dan melawan dengan Rasulullah. Perbuatan kufur. Tapi dengan takwil, dia sangkakan boleh. Tak ada apa-apa pun. Aku buat macam ni, Nabi tak memberi manfaat pada Quraisy, tak diterkesan pada ini. Aku dapat manfaat. Keluarga aku terjaga, Quraisy takkan menang, Nabi takkan kalah. Takwil dia. Dengan takwil. Satu ulama kata, perbuatan kufur, perbuatan dia kufur, tapi dengan takwil. Mana takwil bukan arti takwil ayat, tak. Dia ada alasan dia. Walaupun tak logik, tapi dia fikir itu adalah alasan dia. Jadi takwil ini yang boleh menjadikan seorang itu kita tak kafirkan dia. Okay. Contoh, itu beza antara Jahmiyah, hukuman terhadap Jahmiyah atau Ja' bin Dirham, dengan terhadap kumpulan-kumpulan ahli kiblah yang lain. Mu'tazilah tak dikafirkan, ahli kalam secara umum tak dikafirkan sebagai, sebab mereka ada takwilan mereka. Mereka buat perkara yang sama, tolak nas.
Tak terima. Tambah mereka, kami tak tolak. Maksud kami begini, kami tak ada. Sebab tu kita kena tahu. Bab ini, walaupun sampai perbuatan kufur sekalipun, tak dikafirkan kerana ada kesalahan takwil tadi. Takwil tadi yang perlu kita hilangkan syubhah dia, faham, perjelaskan. Ramai orang yang buat kesalahan dengan takwil. Ada juga orang yang menghukumkan seorang kafir secara salah kerana dia melihat perkara zahir dan sebagainya. Dua-duanya perlu diselesaikan. InsyaAllah kita ulang baliklah insyaAllah perbincangan ni. Kita buka soalan insyaAllah. 5 minit tinggal. Ulang balik minggu depan insyaAllah bab yang sama. Ya ayyuhallazina ayat Quran insyaAllah. Bab takfir ni penting. Bab takfir ni penting untuk difahami, bukan penting untuk diamalkan. Penting untuk difahami. Untuk difahami. Bila cerita bab syirik, cerita bab tauhid, ada orang kata, tak boleh ajar langsung bab takfir. Mana boleh? Tauhid ni penghujungnya al-wala dan bara. Cerita bab iman, confirm cerita bab kafir. Betul? Kita bab cerita tentang tauhid, mesti bab syirik. Ada orang zaman sekarang, dia buat kaedah, ajar tauhid memecah belahkan. Sebab kalau ajar, nanti ada tu orang yang kafir, ada orang syirik, ada yang bid'ah. Habis nak belajar bab manhaj, mesti confirm ada ahli bid'ah. Mana mungkin cerita bab manhaj, tak cerita bab bid'ah. Manhaj melibatkan manhaj ahli sunnah dan ahli bid'ah. Kita nak tahu yang mana betul. Kita hukumkan kepada manhaj, bukan hukum kepada orang. Mesti ada cerita tentang ahli bid'ah. Tapi yang belajar separuh jalan, dia terlalu cepat hukumkan usul ahli bid'ah, tak tahu usul, tak tahu macam mana ulama dasar dan dalilnya. Hatta bab takfir, contoh kalau bab takfir dikatakan mesti takfir hilangkan syubhah, tidak ada takwil, bukan tak ada dalil. Bila ditekan tiap-tiap perkataan yang ulama sebut itu datang daripada dalil. Kalau kita nak terlibat bab ni, dalil pun tak jumpa, siapa Hatib bin Abi Balta'ah pun tak jumpa, hadis tu pun kita tak kuasai dengan betul, macam mana kita nak hukumkan? Dasar apa yang kita pegang sebenarnya? Perlu ada dasar yang kuat. Betul, apa yang kita belajar, apa yang kita tahu, betul Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab mengasaskan belajar dengan dalil. Apa yang kita rasakan dalam hati kita yang kita pegang ni, kita belajar sampai jumpa ambilan ulama kat mana. Baru kita yakin, oh kat sini rupanya. Kita belajar apa yang kita ulama sebut, insya-Allah tak salah. Kita ikut ulama-ulama yang muktabar, yang jelas, belajar manhaj mereka, insya-Allah tak salah. Belajar faham. Tapi tinggal kat mana? Kita tak jumpa ambilan mereka. Kenapa mereka kata takwil bila mereka takwil je salah dengan sengaja yang lawan, salah dengan takwil, kenapa mereka tak bezakan? Kita tak jumpa dalil dia. Bila kita belajar nanti, oh jumpa banyak kisah, rupanya bukan satu kisah, banyak tempat. Kita akan jumpa, kita akan temukan. Sebagaimana dalam usul fiqh ada banyak kisah-kisah yang menjadikan dasar untuk mereka berhukum, begitu juga akidah ada kisah dan riwayat. Dan kita akan tahu yang mana mujma' alaih, yang mana adanya khilaf, yang mana memang ijma', yang mana khilaf, yang mana perlu ketat, yang mana tidak, yang mana tak berubah, yang mana berubah ikut masa dan tempat. Sebab tu bila kita belajar bab ini, kita tak boleh terlalu segera. Belajar lepas tu kita cepat hukumkan sana. Kita tak boleh, kena ambil masa, cek, sama-sama cek, dah berlaku isu, kena cek balik, baca balik, bincang semula. Perkara ini sangat penting. Sebab bab-bab yang melibatkan, kalau bab nak kena bab-bab yang nak kena rukun Islam, rukun iman dan ihsan, bab tak masalah. Tapi sampai pada bab takfir, tabdi' dengan hajar dan sebagainya, bab nak pulaukan siapa yang sama, itu bab-bab yang perlu kepada kefahaman. Detail, dia sangat detail. Dan yang bincangkan dengan betul pun belum tentu tidak akan tepat. Kerana dia melibatkan ijtihad. Perlu tegur menegur, perlu kepada perbincangan setengah berkeadaan. Kerana dia bab ijtihad. Kita ada bab manhaj, ada bab yang ijma', ada bab ijtihad. Bab perlu siapa yang perlu kita pulaukan, siapa kita perlu bersama, siapa yang kita, itu bab ijtihad. Bab ijtihad tak boleh jadikan itu sebagai nas. Beku begitu, tidak. Bab ijtihad boleh berubah ikut masa dan tempat. Ada orang kata, ustaz tu dulu dia yang duk cerita, syekh tu tak betul. Lepas tu sampai masa begini pula, dia pula yang suruh kita slow down. Kita dah semangat ni. Betul lah, masa salah, kita buat salah. Part yang kita tak boleh hukumkan, tak boleh. Sebab tu ada kisah yang kita semua tahu. Kan? Pada sebelumnya macam mana saja kita peringatkan kesilapan Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, rahimahullah.
Masa beliau hidup, beliau keluarkan fatwa, ada beberapa percanggahan sebagainya. Tapi bab meninggal, kita minta slow down. Kenapa? Kita tahu keadaan dia. Bab manhaj dia, kita yang salah ada salah, betul ada betul. Kita tak akan iakan perkara yang salah. Ada benda betul, ada perkara yang salah. Yang betul kita akur dan kita berterima kasih, berdoa kebaikan untuknya. Yang salah kita katakan salah dan ingatkan kesilapannya. Tapi bab kematian dia, kita mana tahu. Sampai ada orang yang ajak bergembira dari kematian. Mana mungkin kita bergembira dari kematian seorang mukmin, apatah seorang alim. Mana mungkin. Tapi kita tidaklah jadikan sehingga memuji seorang sehingga melupakan perkara-perkara yang sepatutnya ingatkan sebagainya. Bab kematian ini adalah bab yang kita perlu berjaga-jaga. Ana ketika itu, sahabat-sahabat tanya, ana tak komen. Tapi bila dah dapat mesej, ada kata alhamdulillah dah kematian. Ada sampai tahap ucapkan alhamdulillah, bergembira dah kematian dengan alasan dulu sebahagian daripada ulama bergembira dah kematian ahli bid'ah sebagainya. Tak. Bukan ulama dulu salah. Tak. Cara kita faham dalam konteks yang berbeza. Dan siapakah ahli bid'ah pada zaman itu, kedudukan mereka macam mana, kita perlu tahu, berbeza. Kalau kematian siapa yang orang Islam nama sahaja, yang memang kita nampak macam zindik betul, tak apalah, kita gembira. Kematian orang-orang yang memang rosakkan Islam. Tapi orang-orang yang ada kebaikan yang banyak, kemudian ada kesilapan, orang-orang begini, yang kita baca tadi berkaitan dengan jenis-jenis kebaikan yang ada. Kebaikan zaman Nabi jelas kafir dengan Islam. Kemudian akan ada kebaikan yang ada perkara yang ma ta'rifah tunkir. Ada benda yang kamu rasa elok, kat sini pula tak elok. Itulah kebaikan zaman kita ni. Banyak benda yang bercampur. Aduk kita perlu tahu kaedah bermuamalah dengan situasi-situasi keadaan yang wujud. Ini semua perlukan kepada kajian yang lebih, perlukan pada perbincangan yang lebih detail. Yang penting, apa saja tindakan yang kita buat yang besar, tindakan-tindakan yang melibatkan ijtihad, jangan jadikan kita sebagai mujtahid. Jadikan kita sentiasa berbincang dan tahu. Kalau tak, saya dah bincang dengan ustaz tu, mesej dia tak jawab. Sebenarnya ustaz pun pening juga tak jawab apa. Setengah keadaan. Tak apa. Biar kita diam, lebih baik daripada buat kenyataan yang salah. Kalau kita ahli kenyataan, tak ada, kita mufti. Wajib keluar kenyataan. Tak apalah, memang kena ijtihad dah, panggil orang ni. Kalau kita bukan mufti, pandangan kita tak beri pandangan pun tak ada apa-apa, diam lebih baik. Diam lebih baik. Bismillah. Tahu, no comment lah. No comment. Perkara-perkara itu pun dah selesai insyaAllah. Tak ada apa-apa. Biasalah bila berlaku apa-apa isu dan sebagainya, ada pandangan-pandangan yang begini begitu. Kita hanya bagikan formula umum, keadaan umum insyaAllah. Boleh insyaAllah kita? Tak ada soalan lain? Kursi? Okey, insyaAllah. Sampai sini saja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan kita bermanfaat yang baik untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima segala kebaikan, ampunkan segala kelemahan dan kesilapan tersebut, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang mendengar nasihat dia perkara yang baik dan ikut padanya, perkara yang buruk kita mampu tinggalkan tanpa ada perasaan malu dan ego di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sini saja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.